Assalamualaikum, bersama saya Zulaika Zakaria dalam edisi Buletin Selatan 4 Januari 2015. Kerajaan Negeri Johor akan memberi perhatian kepada golongan kurang berkemampuan yang menetap di dalam bandar bagi mengatasi permasalahan urbanisasi yang sedang berlaku di negeri ini. Menteri Besar Johor Datuk Mohamad Khalid Nordin berkata, peratusan kawasan urban yang kian meningkat mendorong kerajaan negeri untuk menyediakan rumah bagi membantu golongan berpendapatan rendah tinggal di kawasan bandar. Jadi pendekatan kita, tumpuan kita, cara nak menyelesaikan tu mesti kita fikirkan mulai dari sekarang, dan ini memang akan menjadi hasrat kerajaan negeri. Atas sebab itulah kita juga fokus kepada soal penyediaan rumah, kerana itu antara perkara-perkara yang boleh banyak membantu golongan susah dan berpendapatan rendah yang terdapat dalam kawasan bandar. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis penyerahan sumbangan basikal kepada pelajar sekolah dalam kawasan Parlimen Pasir Gudang di Dewan Raya Seri Alam Masai. Tambah Datuk Mohamad Khalid, sebelum ini pelbagai agensi lebih memfokuskan kepada isu luar bandar dan sekarang telah tiba masanya untuk atasi isu dalam bandar dengan menggunakan pendekatan yang baharu. Antara langkah yang perlu diambil antaranya menghak-upayakan masyarakat, fokus kepada keusahawanan sosial dan peranan oleh sektor persendirian agar mampu mencapai sebuah negara moden pada masa akan datang. Yayasan Pihak Berkuasa Tempatan PBT di Pasir Gudang akan membelanjakan sebanyak RM1 juta bagi memberi fokus kepada golongan sasar termasuk belia dan orang asli. Menteri Besar Johor Datuk Mohamad Khalid Nordin berkata, pelbagai pendekatan telah diatur, antaranya pembukaan kelas tuition serta program latihan kemahiran yang akan dilancarkan nanti bagi pembangunan bidang pendidikan yang sistematik dan berstrategi. Apabila ini semua dapat kita lakukan sedikit sebanyak dalam keadaan pembangunan yang begitu pesat, kita dapat pastikan ianya memberi manfaat dan golongan yang tidak bernasib baik merasakan bahawa mereka masih lagi diberi perhatian. Lebih-lebih lagi kita belanjakan dan tumpukan dalam soal yang boleh menyediakan keluarga dan juga anak-anak mereka supaya mereka tidak mengalami nasib yang serupa. Maknanya mereka ada peluang untuk berubah dan menjadi lebih baik apabila pendekatan kita menyalurkan bantuan ini menjurus kepada bidang pendidikan. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis penyerahan sumbangan basikal kepada pelajar sekolah dalam kawasan Parlimen Pasir Gudang di Dewan Raya Seri Alam Masai. Terdahulu, Datuk Mohamad Khalid menyampaikan 100 buah basikal kepada pelajar-pelajar sekolah di kawasan Parlimen Pasir Gudang. Sumbangan daripada Yayasan My Kasih, iaitu sebuah badan kebajikan yang diasaskan oleh Dialog Group Berhad, bertujuan meringankan beban ibu bapa masing-masing bagi menampung kos perjalanan ke sekolah. Hadir sama Ahli Parlimen Pasir Gudang, Nomala Abdul Samad, dan Pengerusi Eksekutif Dialog Group Berhad Dialog, Tan Sri Dr. Ngau Boon Kiat. Sepasang kekasih yang sedang menunggu teksi untuk ke tempat kerja di Taman Pelangi disamun 3 lelaki pada pukul 5 pagi semalam. Mereka kemudiannya mengugut pasangan tersebut untuk menyerahkan barangan bernilai berharga kira-kira RM300. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Sulaiman Saleh berkata, ketiga-tiganya suspek ditahan anggota peronda polis MPV dan skuad ninja kira-kira 45 minit kemudian di kawasan sekitar. Anggota MPV dan skuad ninja yang menerima maklumat mengenai kejadian itu kemudiannya mengesan suspek yang menaiki sebuah kereta jenis Toyota Vios di Jalan Tebrau sebelum memintas dan menahan mereka di Jalan Sutera. Katanya pemeriksaan ke atas kenderaan suspek menemui 2 bilah parang, sebilah pisau, 4 buah telefon bimbit, alat pemotong dan beberapa barangan yang dipercayai disamun dari pasangan kekasih tersebut, termasuk pasport dan cermin mata. Siasatan mendapati seorang daripada mereka memiliki rekod jenayah berkaitan kes pecah rumah.
Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG telah memasang 20 unit kamera litar tertutup CCTV di kawasan perniagaan dan tempat awam bagi meningkatkan tahap keselamatan bandar tersebut secara menyeluruh. Yang di-Pertuanya Mat Zanal Misran berkata, dengan pemasangan CCTV itu, ia menjadikan MPPG pihak berkuasa tempatan keempat menyediakan kemudahan itu selepas Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah dan Majlis Perbandaran Kulai Jaya. Memetik laporan utusan online, semua CCTV tersebut dipasang di kawasan yang dikenal pasti kerap berlaku jenayah dan dihubungkan terus ke Menara Kawalan Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Alam untuk memudahkan pemantauan. Menurut Mat Zanal, pemasangan CCTV itu ia merupakan langkah ke-9 daripada 15 langkah dalam program Bandar Selamat PBS yang dilancarkan kerajaan pada 2004. Melibatkan kos kira-kira RM900,000. Beliau berkata bayaran tersebut melibatkan kerja pemasangan, penyelenggaraan dan bayaran sewaan selama 5 tahun. Ke berita tempatan lain, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan tindakan segelintir individu yang menyebarkan berita palsu dan fitnah mengenai musibah banjir di media sosial sehingga menjadi viral sebagai perbuatan keji. Menurutnya, selain bertentangan dengan ajaran Islam, perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak seseorang Muslim itu juga boleh mewujudkan rasa benci dan permusuhan sesama umat Islam. Beliau menggesa masyarakat supaya tidak mudah mempercayai berita yang tersebar di media sosial tanpa sumber yang sahih. Beliau bagaimanapun berkata daripada pengamatannya, masih terdapat ramai kalangan masyarakat bersimpati dengan mangsa musibah itu. Hal ini jelas terbukti dengan bantuan yang dihulurkan orang ramai dalam pelbagai bentuk termasuk bantuan tenaga. Untuk laporan sukan selepas ini bersama Arif Ani dalam Arena Selatan. Pasukan Johor Darul Takzim 2 JDT 2 telah mengadakan perlawanan bola sepak persahabatan dengan pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Stadium TUDM Subang. Memetik sumber daripada laman web Johor Southern Tigers, perlawanan persahabatan tersebut merupakan perlawanan pramusim untuk menguji pemain pasukan masing-masing bagi menghadapi saingan Liga Malaysia yang bermula akhir bulan ini. Perlawanan yang berlangsung pada malam semalam menyaksikan kedua-dua pasukan tampil dengan corak permainan yang berbeza dan rancak. Pada minit ke-35, pasukan JDT 2 berjaya menyumbat gol tunggal perlawanan menerusi jaringan cantik bintang dari Singapura, Syaril Ishak. Perlawanan berkesudahan dengan pasukan JDT 2 berjaya menupaskan pasukan ATM dengan jaringan 1-0. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam takzim.